Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia kepada semua rakyat Malaysia. Sebelum bahtera berlayar, sebelum fakta mencorak wajah, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama diberi Muhammad Farihin bin Ismail. Saya dilahirkan pada 4 Jun 2001. Saya dilahirkan di Hospital Kuala Lumpur. Sekarang saya berumur 19 tahun dan berasal dari Bera Pahang. Saya adalah anak kedua dari 4 orang adik-beradik. Saya mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Kerayong. Saya mendapat keputusan 8A dalam UPKK dan 5A dalam UPSR. Kemudian saya melanjutkan pelajaran saya di Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Temerloh. Di situ, saya telah mendapat keputusan 6A 5B dalam PT3 dan mendapat keputusan 5A 4B dalam SPM. Saya bergiat aktif dalam sukan bola tampar. Ketika berada di bangku persekolahan, saya telah menjadi presiden dalam kelab bola tampar dan juga presiden dalam Persatuan Bahasa Inggeris. Saya juga telah mendapat johan dalam pertandingan bola tampar di peringkat negeri Pahang pada tahun 2016 dan 2017. Boleh hubungi saya di Laporan Abdul Razak 1957. Dengan tercapainya kemerdekaan pada tahun 1957, Batu Asas bagi Dasar Pendidikan Kebangsaan telah diletakkan. Batu asas kepada pendidikan kebangsaan terkandung dalam Ordinans 1957 dan lebih dikenali sebagai Laporan Razak. Tiga aspek dasar yang penting terkandung laporan ini ialah pembentukan sistem pendidikan kebangsaan, pengakuan matlamat akhir bahawa bahasa Malaysia menjadi bahasa penghantar utama dan permulaan kurikulum yang berorientasikan alam persekitaran Malaysia. Tujuan utama sistem pendidikan kebangsaan ialah untuk melahirkan masyarakat yang mempunyai sikap toleransi, penggunaan satu bahasa di semua peringkat, sehingga tahun 1982 juga bertujuan untuk menyatupadukan rakyat. Aspek ketiga di dalam laporan ini bertujuan untuk memberi tumpuan kepada fakta-fakta pengajaran yang mengandungi pengertian pandangan hidup, norma dan nilai yang berlandaskan Malaysia. Antara kandungan laporan Razak, yang pertama, sekolah rendah. Sekolah rendah dibagi kepada Sekolah Rendah Kebangsaan SRK yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar dan Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan SRJK yang menggunakan bahasa Inggeris, Cina dan Tamil sebagai bahasa penghantar. Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris merupakan mata pelajaran wajib. Murid keturunan Cina dan Tamil di sekolah alia Inggeris diberi peluang mempelajari bahasa ibundanya jika ada 15 orang lebih murid ingin belajar. Guru-guru mestilah mempunyai sijil sekolah menengah rendah dan mendapat latihan sepenuh masa setahun dan separuh masa 2 tahun. Yang kedua, sekolah menengah. Sekolah menengah dibahagikan kepada 3 peringkat iaitu sekolah menengah rendah 3 tahun dan sekolah menengah atas 2 tahun dan juga pra-universiti 2 tahun. Satu jenis sekolah menengah sahaja yang bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai mata pelajaran wajib. Terbuka kepada semua kaum dan menggunakan sukatan yang sama. Bagi memasuki sekolah menengah, mesti lulus peperiksaan memasuki sekolah menengah. Yang ketiga ialah sistem peperiksaan. Sistem peperiksaan di sekolah menengah rendah, peperiksaan di peringkat tingkatan 3, peperiksaan bersama dan mesti lulus sijil rendah pelajaran SRP atau LCE bagi memasuki sekolah menengah atas. Di sekolah menengah atas, peperiksaan bersama di tingkatan 5 untuk memperolehi sijil Persekutuan Tanah Melayu yang sama tarafnya dengan Cambridge Overseas Certificate. Yang ketiga, di peringkat pra-universiti, peperiksaan di pra-universiti tahun kedua untuk memperolehi sijil tinggi pelajaran STP atau HSC untuk memasuki universiti. Dasar Pendidikan Negara sebelum merdeka.
mewujudkan 5 sistem persekolahan yang terasing di antara satu sama lain iaitu sekolah Melayu, Inggeris, Cina, India dan agama. Sejak tahun 1946, British sedar satu sistem pendidikan yang bercorak kebangsaan harus diwujudkan bagi menyatukan masyarakat yang berbilang kaum. Kesedaran terbukti dalam rancangan Cheeseman yang mencadangkan sekolah Inggeris sebagai asas penyatuan sistem persekolahan. Usaha-usaha telah dijalankan untuk menuju ke arah penyatuan sistem pendidikan. Selepas merdeka, usaha mewujudkan satu sistem pendidikan kebangsaan diteruskan. Dasar pendidikan kini bertujuan membentuk perpaduan di kalangan masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum. Satu dasar pendidikan yang lebih baik adalah penting bagi membentuk negara yang stabil, bersatu padu dan progresif. Laporan Razak telah diluluskan pada April 1957 dan dikuatkuasakan sebagai Ordinan Pelajaran 1957. Laporan Razak ditentang oleh Melayu kerana tiada ketegasan dalam pelaksanaan bahasa kebangsaan. Orang Cina menentang kerana setengah cadangan dikatakan mengabaikan pendidikan bahasa Cina. Abdul Rahmat Talib tahun 1960. Pada tahun 1959, Jawatankuasa Penyemak Pelajaran telah ditubuhkan bagi mengkaji semula pelaksanaan laporan Razak dan langkah-langkah bagi mewujudkan satu sistem pendidikan kebangsaan. Jawatankuasa ini diketuai oleh Abdul Rahman bin Haji Talib dan beberapa isu telah dikemukakan. Antaranya ialah yang pertama, bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantaraan bagi sekolah menengah, sekolah rendah dan institusi pengajian tinggi. Yang kedua, kelas peralihan. Kelas peralihan diadakan bagi pelajar dari SRJK-C dan SRJK-T yang ingin bertukar ke sekolah menengah bagi aliran bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Yang ketiga, kenaikan automatik, di mana kenaikan darjah secara automatik di semua sekolah rendah dan sekolah menengah bagi bantuan kerajaan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah mata pelajaran akhlak, di mana murid beragama Islam akan mempelajari pendidikan Islam dan murid tidak beragama Islam akan mempelajari pendidikan moral. Akta Pelajaran 1961. Show laporan Rahmat Talib akhirnya digubal menjadi Akta Pelajaran 1961. Melalui akta ini, semua sekolah menggunakan kurikulum yang sama tanpa mengira aliran sekolah. Bahasa Melayu digunakan sepenuhnya dari sekolah rendah ke sekolah menengah sehingga institusi pengajian tinggi. Umur minimum meninggalkan sekolah ialah 15 tahun. Laporan Kabinet tahun 1979. Setelah beberapa tahun sistem pendidikan yang berteraskan dengan laporan Rahmat Talib dilaksanakan, satu kajian telah dijalankan bagi mengkaji pelajaran dalam menyahut cabaran sains dan teknologi dan dasar ekonomi baru. Hasil kajian ini terdapat dalam laporan Kabinet tahun 1979. 6 aspek penting yang perlu diberikan perhatian ialah yang pertama, penegasan kepada paradigma kurikulum Malaysia. Yang kedua, penegasan kepada pendidikan dalam dan pengajaran pemulihan. Yang ketiga, pelajaran menengah atas melalui saluran akademik dan vokasional. Yang keempat, peluang melanjutkan pelajaran 9 hingga 11 tahun. Yang kelima, pendidikan kerohanian yang kukuh. Dan yang keenam, meningkatkan keseluruhan mutu pelajaran. Objektif dasar pendidikan kebangsaan. Bahawasanya dasar pelajaran seperti yang diisytiharkan dalam Ordinan Pelajaran 1997 ialah untuk menubuhkan satu sistem pendidikan yang akan dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan, sosial, ekonomi dan politiknya. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan. PPIP mempunyai 6 teras strategi yang telah dikenal pasti untuk membukukan sistem pendidikan negara. Teras yang pertama adalah untuk membina negara bangsa. Teras yang kedua untuk membangunkan model insan. Teras yang ketiga memperkasakan sekolah kebangsaan. Teras keempat merapatkan jurang pendidikan. Teras kelima memartabatkan profesi keguruan. Teras keenam melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan. Dasar teras yang pertama iaitu membina negara bangsa adalah untuk menyokong hasrat negara untuk membina negara bangsa dengan masyarakat bangsa Malaysia yang bagi mengukuhkan perpaduan, membina identiti nasional dan semangat kebangsaan serta membangunkan sumber manusia bersesuaian dengan keperluan negara. Dasar teras yang kedua iaitu membangunkan model insan adalah membangunkan model insan yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran serta menghayati nilai-nilai mulia.
Dasar bagi teras yang ketiga, iaitu memperkasa sekolah kebangsaan, adalah menjadikan sekolah kebangsaan sekolah pilihan utama masyarakat. Dasar bagi teras yang keempat, iaitu merapatkan jurang pendidikan, adalah untuk merapatkan jurang pendidikan antara lokasi, tahap sosioekonomi dan tahap keupayaan pelajar. Dasar bagi teras yang kelima adalah untuk mempertabatkan profesen keguruan, iaitu pertama, memartabatkan profesen keguruan dengan meningkatkan kualiti guru, kerjaya guru dan kebajikan guru. Dasar bagi teras yang keenam, iaitu melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan, adalah melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan bagi memastikan pendidikan berkualiti dan bertaraf dunia.